Kawan Bida, gerilawati dari Pasir Putih, tempat tumpah darah. Nama sebenarnya Siti Zawahir binti Majid. Namun, dalam lipatan sejarah perjuangan, beliau lebih dikenali dengan nama Kawan Bida. Dilahirkan pada tahun 1938, beliau membesar di sebuah desa kecil bernama Kampung Panggong dalam jajahan Pasir Putih, Kelantan. Sejak kecil, peluang untuk menjejakkan kaki ke sekolah tidak pernah wujud buat dirinya. Masa mudanya dihabiskan dengan membantu ibu bapa, mengasuh adik-adik yang masih kecil. Namun, di sebalik kesukaran hidup itu, tersemat semangat juangnya mula membara. Gerilawati Regimen ke-10. Detik penghijrahan bermula pada tahun 1972. Kawan Bidah mengambil keputusan besar untuk menyertai Regimen ke-10. Bersama seorang adik perempuan dan 2 anak lelakinya, mereka menjejak langkah Platun Merdeka, pimpinan Abu Samah Muhammad Qasim, sebaik sahaja pasukan itu tiba di sempadan dari Ulu, Kelantan. Sebagai anggota baharu, Kawan Bidah tidak membuang masa. Beliau aktif berlatih dan menguasai kemahiran ketenteraan. Tidak lama kemudian, ujian pertama tiba. Tentera Malaysia dan Thailand melancarkan kempen Kepung Basmi secara besar-besaran, melibatkan hampir 14.000 anggota tentera, pasukan penggempur ke-14. Setahun kemudian, pada tahun 1973, satu perimpunan besar Regimen ke-10 diadakan di Kem Menang. Suasana bertukar megah dengan ketibaan Rashid Maidin bersama lebih 100 prajurit baharu. Dalam perimpunan inilah, markas besar mengisytiharkan penubuhan pasukan penggempur ke-14 yang turut dipimpin oleh Abu Samah Muhammad Qasim. Kawan Bidah dan adiknya terpilih untuk menyertai pasukan elit ini. Tahun 1975 membawa ujian yang lebih getir. Pasukan penggempur ke-14 beranggota 39 orang sahaja. Dengan kekuatan yang kecil, mereka menggunakan taktik gerila yang lincah, mengelak daripada asakan kempen Kepung Basmi, pihak lawan yang digerakkan oleh 13.000 tentera Malaysia. Pada tahun 1976, mereka diarahkan pulang ke kawasan sempadan Malaysia, Thailand. Di sana, Kawan Bidah berkhidmat di Kompeni ke-22, menggalas tanggung jawab dalam unit penyusun massa dan produksi, sebuah unit penting yang mengorganisasi orang ramai. Selepas itu, sumbangannya diteruskan pula di Badan Logistik, markas besar Regimen ke-10. Di sebalik kesibukan tugas memegang senjata, Kawan Bidah tidak pernah melupakan senjata ilmu. Di waktu lapang, beliau belajar membaca dan menulis secara kendiri. Berkat gigihan dan bantuan rakan-rakan, beliau akhirnya berjaya membebaskan diri daripada belenggu buta huruf. Kehidupan baru pasca perdamaian. Tarikh 2 Desember 1989 menjadi saksi kepada satu peristiwa bersejarah. Perjanjian Damai Hat Yai ditandatangani antara 3 pihak, Kerajaan Malaysia, Kerajaan Diraja Thailand, dan Parti Komunis Melaya. Perjanjian ini menandakan pembubaran pasukan bersenjata secara aman. Setiap anggota diberi kebebasan mutlak untuk memilih jalan hidup seterusnya. Kawan Bidah bersama seorang anak lelakinya memilih untuk menetap di Kampung Perdamaian Ban Chulabon Parana 12 di selatan Thailand. Manakala, adik perempuan dan seorang lagi anaknya memilih untuk pulang, memulakan hidup baharu di tanah air, Malaysia. Kawan Bidah tidak bersendirian. Beliau bersama rakan seperjuangan berganding bahu membina kehidupan dari sifar di Kampung Perdamaian. Di sana, mereka berkongsi rezeki, membina ekonomi, dan hidup bagai sebuah keluarga besar. Walaupun dipisahkan oleh sempadan negara, ikatan darah tidak pernah putus. Beliau beberapa kali pulang ke Kampung Panggong, Kelantan, demi melepaskan rindu dan mengeratkan silaturahim bersama kaum keluarga yang lama ditinggalkan. Pada 19 Julai 2023, perjalanan panjang itu berakhir. Kawan Bidah menghembuskan nafas terakhir pada usia 85 tahun. Pemergiannya meninggalkan kesan yang mendalam buat keluarga,
rakan seperjuangan, dan seluruh komuniti perkampungan damai. Jenazahnya dikebumikan dengan penuh penghormatan di tanah perkuburan Kampung Perdamaian, Ban Culaborn Patana 12, Sukirin, wilayah Naratiwat. Kisah Kawan Bidah bukan sekadar catatan pribadi yang sepi. Ia adalah sebuah memoir dan sejarah lisan yang merakam keberanian wanita Melayu dalam gerakan bersenjata Regimen ke-10, Tentera Rakyat Melaya. Perjuangan, pengorbanan, dan ketabahannya adalah satu inspirasi. Kisah ini mengingatkan kita semua bahwa sejarah tidak hanya ditulis oleh tangan-tangan lelaki, tetapi juga dipahat oleh wanita-wanita gagah seperti Kawan Bidah.